Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita sambung lagi topik yang sama, iaitu masih lagi reka bentuk elektronik. Tapi satu topik yang berbeza, iaitu 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal atau nama lain dia adalah microcontroller. Okey, dan topik ini iaitu sehingga peranti input analog sahaja. Okey, so kita akan belajar dahulu gambar rajah blok bagi mikropengawal. Okey, dalam gambar rajah blok tersebut dia akan dimulai dengan input. So dia akan melalui input terlebih dahulu. Kemudian daripada input dia akan pergi kepada unit pemprosesan iaitu pusat CPU. Okey, yang dekat bahagian pusat CPU ni kita akan belajar lebih detail selepas kita habis pada bahagian input. Kemudian output adalah selepas kita belajar unit pemprosesan pusat CPU. So hari ini gambar rajah blok dia adalah yang pertama adalah bahagian input, kemudian dia akan pergi kepada bahagian proses dan seterusnya kepada bahagian output. So kamu kena ingat tu saja, bahagian input, bahagian proses, bahagian output. Dekat bahagian input dia ada input, kemudian dia pergi kepada unit pemprosesan pusat iaitu CPU dan akhir sekali adalah bahagian output. So tadi dekat gambar rajah blok kita start dengan bahagian input kan. Dekat bahagian input, kamu tengok pada table. Pada table kita dekat bahagian input dia ada input digital dan juga input analog. Apa itu bahagian input? Input ialah salah satu bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. So input dalam mikropengawal dia akan menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Tadi dekat gambar rajah blok kita nampak dia punya ringkasan dia. Kemudian isyarat diperolehi daripada peranti input yang digunakan. So peranti input terbahagi kepada dua, iaitu input digital dan juga input analog. So pada input digital, so peranti-peranti yang terlibat adalah yang pertama switch tekan tutup, yang kedua ialah switch tekan buka, kemudian kita ada switch mikro, kita ada penderia pergerakan dan akhir sekali adalah penderia air. So 2, 4, 5. 5 peranti-peranti ini cikgu akan cerita dengan lebih detail pada slide yang berikutnya. Sama juga dengan input analog, penderia jarak, penderia cahaya dan juga penderia suhu. So kita mulakan dengan peranti bagi input digital. Yang pertama adalah switch tekan tutup. Ini bentuk dia. Switch tekan tutup. So apakah fungsi switch tekan tutup? So fungsi dia adalah kita tekan untuk kita nyalakan, kita tekan untuk kita nyalakan lampu, betul tak? Ataupun kita tekan untuk bagi dia buzzer berbunyi. So dia simplify dekat sini, letak akan tertutup dan arus akan mengalir. So yang ini adalah simbol bagi switch tekan tutup. So nampak tak? Kalau kita tekan, arus akan mengalir. Kemudian switch tekan buka. Switch tekan buka dia terbalik dengan switch tekan tutup, iaitu apabila punat atau switch ditekan, litar akan terbuka dan arus akan tertutup. Dan kamu nak senang, untuk switch tekan tutup, kita on untuk kita nyalakan.
Tapi switch tekan buka, kita on untuk kita padamkan dia. Okey. Okey. Atau ayat dia lagi senang ialah menghidup atau mematikan lita. Untuk switch tekan tutup dan switch tekan buka. Okey, kita pergi pula kepada Swiss Micro. Yang ketiga. Okey, Swiss Micro dia ada 3 kaki. 1, 2, 3. So, kaki yang pertama adalah kaki COM. Kaki yang kedua, kaki NO. Dan kaki yang ketiga adalah kaki pin NC. Okey, dan Swiss Micro ni dia mempunyai 2 fungsi. Iaitu yang pertama, apabila kita sambung kaki COM dengan kaki NO, dia akan jadi switch tekan tutup. Tapi kalau kita sambung switch COM dengan, bukan sambung maksudnya kita patri. Kalau kita patri kaki COM dan juga kaki NC, dia akan jadi switch tekan buka. So, ini adalah simbol bagi Swiss Micro. Specialnya Swiss Micro, kita boleh jadikan dia sama ada kita nak jadikan dia switch tekan buka ataupun switch tekan tutup. So, dia special sikit kat situ. Okey, kita pergi pula kepada peranti yang keempat bagi input digital, iaitu penderia pergerakan. Okey, ni gambar rajah dia, penderia pergerakan ataupun motion sensor. So, fungsi dia adalah untuk mengesan pergerakan haba. Okey, haba oleh siapa? Okey, haba yang dihasilkan oleh manusia ataupun haiwan. Okey, nampak tak kat situ? So, peranti input digital bagi penderia pergerakan, dia kesan pergerakan haba. Okey. Sekejap lagi cikgu terangkan lebih detail. Nanti cikgu nampak. Cikgu nak bagi you all nampak kat situ. Okey, seterusnya ialah penderia air. Okey, ni rupa bentuk penderia air. So, apa fungsi penderia air? So, dia akan mengesan kehadiran air. Okey, tadi penderia pergerakan dia mengesan pergerakan haba. Tapi penderia air ialah dia kesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Dan dia akan memberi isyarat 1 iaitu 5 volt jika tiada air. Dan isyarat 0 volt jika ada air. Okey. So, contoh paling utama yang senang kamu nak ingat, dia digunakan pada wiper kereta. Wiper kereta. Okey, kalau hujan kan. Okey, kat situ fungsi dia adalah mengesan kehadiran air. Okey. Okey, habis dah peranti input digital, kita pergi pula kepada peranti input analog. So, peranti dia adalah yang pertama, penderia jarak. Okey, ataupun infrared distance sensor. Okey, tadi ingat lagi tak penderia pergerakan? Penderia pergerakan dia mengesan haba, betul tak? Yang terhasil daripada manusia dan juga haiwan. Tapi penderia jarak ni dia mengesan dan membaca ukuran jarak di antara penderia dengan objek ataupun halangan. So, dia nak kesan objek yang diperbuat daripada logam atau bukan logam. Tadi yang penderia pergerakan dia lebih kepada kesan manusia, betul tak? Manusia ataupun haiwan. Tapi penderia jarak ni dia lebih kepada objek ataupun halangan. So, sama ada dia adalah logam ataupun bukan logam. Yang tu kamu kena ingat. Boleh tak? Tu beza antara penderia jarak dengan penderia pergerakan. So, dia akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah. Okey, tadi dia kesan dengan haba. Haba suhu badan. Manusia ataupun haiwan. Tapi yang ni sebab dia objek, so dia berdasarkan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan.
Alright. Faham nah? Okey. Seterusnya kita pergi kepada penderia cahaya. So penderia cahaya ni, okey, ni gambar rajah dia. Ini nama dia adalah LDR, iaitu Light Dependent Resistant, ataupun nama lain dia adalah perintang peka cahaya. So perintang peka cahaya ni dia peka terhadap cahaya dan rintangannya adalah berubah mengikut kecerahan. Apa itu perintang? Perintang tu dianggap sebagai kawalan. Okey. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangannya. Tapi kalau cahaya rendah, okey, semakin tinggilah rintangan dia. Okey, nampak tak kat situ? Okey. So, penderia seterusnya kita pergi pula kepada penderia suhu pula. Okey, ini dia LM35DZ. Ya, ni yang ada dalam kita punya silibus. So, dia mengesan suhu. Nama pun penderia suhu. So, dia kesan suhu dan pada julat yang tertentu. Okey, sebab dia adalah peranti input analog, so dia isyarat analog yang terhasil berdasarkan perubahan suhu. Okey. Okey, contoh dia, penderia suhu LM35D tu, dia akan memberikan isyarat berdasarkan suhu yang dikesan, iaitu 0 hingga 100 darjah Celsius. So, apa yang dia buat? Peranti input analog ini, dia akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Okey, boleh belajar. So, dekat sini, dekat topik peranti input analog dan peranti input digital, kamu kena ingat, hafal bentuk setiap peranti-peranti beserta dengan fungsi-fungsinya. So, dan ada peranti-peranti ini yang kamu kena ingat simbol-simbol dia. Okey. Kemudian peranti cahaya ni, dia punya simbol dia adalah begini. Dia bulat. Kat dalam dia begini. Okey. Kemudian dalam tu adalah perintang. Kemudian cahaya masuk. Ni. Dia punya bentuk simbol dia. Okey, alright. Boleh belajar. Sekian saja kelas daripada cikgu. Okey, tolong buat Google Form yang cikgu telah sediakan itu. So, ini adalah kelas terakhir untuk pada minggu ini. Kelas PDPR. Habis. Tamat sudah kelas PDPR buat masa ini. So, minggu hadapan kita akan jumpa bagi kelas bersemuka. Sekian, terima kasih.